السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Orang arif billah tunduk kepada takdir Allah. Orang arif billah yang beramal kerana wajah Allah, yakni keredaan Allah Azza wa Jalla, semacam tunggul. Bila ada yang mengetuk kepalanya, dia tidak berkata apa-apa. Dan biar semua yang ada di atas muka bumi ini berubah dan bertukar, namun dia tetap membisu. Tiada berkata apa-apa pun. Sebab mereka itu tiada memandang selain Allah Azza wa Jalla sahaja. Tiada mendengar selain daripada Allah Azza wa Jalla sahaja. Mereka mempunyai anggota tanpa lidah. Mereka fana, tiada berjiwa daripada semua itu dan dari manusia, dan keadaan mereka tetap terus menerus seperti itu. Jika Allah kehendaki disebarkannya mereka dan dijadikan anggota mereka itu berlidah seperti asalnya, dipimpin oleh Allah dengan kuasa kelembutan dan belas kasihan kepada zatnya, dibentuknya dan diproses sesuai untuk zatnya sahaja, tidak untuk yang lain daripadanya, dan dibikinnya untuk zatnya sebagaimana yang dibuat kepada Nabi Musa AS ketika mana Allah Ta'ala berfirman, wastana'tuka li nafsi, dan aku memilih engkau buat zatku. Dan firman Allah Ta'ala yang lain, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir, tiada siapa pun yang sama dengan dia, sedang dia, yakni Allah, maha mendengar dan maha melihat. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan mereka merasakan rehat tanpa penat lelah, mesra tanpa bosan, nikmat tanpa sempit, gembira tanpa benci, manis tanpa pahit, dan memiliki mereka segala apa yang mereka kehendaki tanpa binasa. Dalam maksud ini Allah Ta'ala berfirman, hunalikal walayatu lillahil haqq. Di sana terdapat segala macam perbantuan dari Allah yang benar. Ya, siapa yang sudah sampai ke peringkat ini akan disegerakan rehat baginya. Adapun dengan keadaan yang engkau mengalami masa kini, maka tiada rehat di dunia. Kerana dunia itu negeri yang keruh, penuh dengan pelbagai bencana. Jadi mestilah engkau keluar daripadanya terlebih dahulu, dan keluarkanlah ingatan dunia itu dari dalam hatimu, dan lepaskannya dari tanganmu. Jika engkau tidak mampu, maka biarkanlah dia di tanganmu, tetapi keluarkan dia dari dalam hatimu, sehingga dirimu merasa kuat. Maka keluarkanlah dia dari tanganmu dan memberikannya kepada kaum fakir miskin tanggungan Allah Azza wa Jalla. Di samping itu, apa yang ditetapkan Allah sebagai bahagianmu tidak usah ditinggalkan, malah mesti diambil. Sama ada engkau seorang kaya atau seorang miskin, zuhud atau masih berkeinginan. Yang pentingnya ialah hatimu dan batinmu. Biar dia tinggal bersih dari semua ini.
Dia akan bersih dengan mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu serta ikhlas dalam amalan itu dan bersikap benar dalam menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita menjelaskan tentang hakikat kehidupan ini, ada pahit manisnya, ada susah senangnya, ada baik buruknya. Namun semua itu pada penilaian hawa nafsu kita dan pada penilaian ilmu kita yang dangkal, yang singkat. Realiti di sisi Allah semuanya baik. Kerana Nabi SAW menyatakan, ajaban li amrin mu'min, fa inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan urusan orang-orang beriman, semua urusannya baik. In asabathu sarra syakar, fa kana khairun lahu. Wa in asabathu dharra sabar, fa kana khairun lahu. Kalau dia dapat nikmat, dia syukur, maka itu baik baginya. Kalau dia dapat musibah, dia sabar, maka itu baik baginya. Di sisi hawa nafsu kita ada pahit manis. Seumpama kita makan satu makanan, di sisi lidah kita manis, masing, pahit. Tapi di sisi perut sama kenyang. Kat mulut kita ni mungkin membeza-bezakan makanan. Tapi hakikatnya ia mengenyangkan. Di sisi lidah kita, ni telur masing, ni ikan masing, ni daging, ni ayam. Nampak beza pada pandangan syahwat. Pada hakikat kenyang. Maka demikian juga pada takdir Allah. Bila melihat dengan mata nafsu dan rasa lidah kita, memang ada pahit manis. Memang ada baik, tak baik. Pada penilaian kita, itu adalah kekeruhan jiwa kita. Sehingga kita mengenali Allah, maka kita nampak semuanya baik. Apa tidaknya, semuanya dapat pahala. Apa tidaknya, semuanya mendapat kemuliaan di sisi Allah SWT. Bukan mendapat cinta Allah Ta'ala. Sehingga mereka ini melihat semuanya adalah kemanisan hidup. Tidak ada satu pun yang merupakan kepahitan. Maka Syekh menyebut siapa mereka ini yang daimumatuz zikr, sentiasa berzikir, sentiasa ingat Allah Ta'ala. Yang disebut secara gambaran zahir ibadat mereka ialah orang yang suka qiyam, orang yang suka zuhud, orang yang suka berpuasa, orang yang mengutamakan akhirat. Mereka ini namanya arif billah. Al-arifu billah. Istilah al-arif yang mengetahui. Billah dengan perkara yang bersangkutan dengan Allah. Yakni semua urusan Allah, takdirnya, hikmah, perintah, larangan, dia kenal. Semuanya untuk kebaikan, kemuliaan, angkat darjat dia. Kerana kebanyakan manusia tidak kenal Allah dengan maksud mengenali seluruh perintah dan larangan. Kita cuma nampak larangan menghalang hawa nafsu kita. Suruhan membebankan kita. Kerana kita belum mengenali Allah, maka kita menganggap syariat itu beban. Bukan kita menganggap syariat itu sesuatu yang kita perlu melaksanakannya untuk melepaskan rasa tanggungjawab. Dan bila kita buat, kita rasa lega, hilang tanggungjawab kita. Tapi tidak bagi orang arif billah. Dia melakukannya kerana keindahan, keseronokan, kebahagiaan dia dalam tu. Kebahagiaan mereka dalam membaca Al-Quran, kebahagiaan mereka dalam berqiyam, kebahagiaan mereka dalam berpuasa, kebahagiaan mereka dalam bersedekah. Dan semua ibadat itu ialah kebahagiaan dan keseronokan. Ketika mana orang mukmin yang lain melihat ia satu beban untuk dilepaskan, lalu mereka melakukannya dengan penuh kesungguhan, namun jiwa mereka seperti ada beban. Terasa bebannya. Sebab itu dalam kelompok ini, gembiranya lebih banyak daripada sedih. Sebab itu bila kita tengok contoh puasa, habis puasa gembira kita lebih daripada keinginan berpuasa. Itu raya kita lama. Maka berayalah kita dengan macam-macam. Akhirnya kalau Ramadan hanya berjaya mengurangkan 2 kilo, raya berjaya menambah 20 kilo lagi. Maksudnya dari sudut keseimbangan.
kegembiraan. Ketika mana arif billah bergembira dengan ketaatan pada Allah dan bergembira dengan takdir Allah. Kan itu kata Syekh dengan memberi satu takbir, orang arif billah ini pertama beramalnya kerana Allah. Itu adalah satu matlamat yang jelas. Illa btigha'a wajhi rabbil a'la, melainkan mencari keredaan Allah yang maha tinggi. Ini orang arif. Kemudian mereka ini redha kepada semua takdir Allah umpama tunggul. Maksudnya langsung tidak memberontak, langsung tidak mengeluh, langsung tidak merasakan sukar. Kelihatan pada orang awam macam dia ni orang bodoh. Jadi orang ketuk kepala tak balas. Kenapa ketuk kepala tak balas? Kerana dia tahu Allah di atas. Dia tahu Allah SWT yang mengawas semuanya. Kita macam ni. Kalau kita tahu ada undang-undang protek kita, orang pukul kita, tuan-tuan pukul balik atau tidak? Tuan-tuan tak akan pukul balik. Ada undang-undang protek. Dia akan kena penjara 5 tahun. Dia kena sekian-sekian. Maka demikian orang arif billah. Dia mengetahui akan hukum Allah, akan undang-undang dan peraturannya. Dan Allah Ta'ala mengajar dia untuk percaya kepada Allah bagi membalasnya. Sebab itu mereka ini bukan sekadar punya keimanan percaya bahawa gaji mereka dibayar oleh Allah, pahala mereka diberi oleh Allah, penjagaan dari Allah. Sebagaimana seorang percaya gajinya dibayar oleh majikan. Tuan-tuan dah kerja dengan satu kilang, tuan-tuan percaya majikan tu akan bayar. Kalau tak bayar, tuan-tuan marahlah sebab tuan-tuan kerja. Kalau begitu anggapan kita pada syarikat kita kerja. Demikian para arif billah, dia yakin Allah akan memberinya. Sebab itu para Nabi menyebut, para Nabi menyatakan bahawa balasan itu, in ajriya illa ala Allah. Aku mendapat balasan dari Allah. Aku tak minta daripada kamu. Tak minta upah pun untuk dakwah ini, kerana balasanku daripada Allah. Lihat keyakinan para Nabi. Ya, kerana mereka ialah ketua para arif billah. Kerana itu mereka tak memerlukan apa pun yang berkait dengan apa yang berada di sisi manusia. Apatah lagi ditahu di sisi manusia ini akan binasa. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Yang di sisi kamu akan musnah, di sisi Allah itu akan kekal. Dan rezeki di sisi Allah lebih baik daripada apa sahaja yang kita himpunkan. Maka orang arif billah, tenang dia dengan takdir Allah. Umpama orang biasa tengok dia macam tunggul. Kalau orang pun ketuk kepala, maka dia tak kata apa-apa. Dia ceritakan bagaimana Fudail bin Iyad, dia bekerja sebagai penjaga kebun anggur. Dia jaga kebun anggur. Pada malam dia ada ibadat. Maka ada seorang tentera nak ambil anggur. Kalau dia kata aku nak anggur, kata Fudail tak boleh. Ini bukan milik aku. Ini bukan milik aku. Aku menjaganya. Dulu kalau sebut tentera power lah. Zaman dulu tentera power. Sebab berlakunya peperangan. Tentera ni macam akses dia besar. Nak ambil apa dia boleh ambil. Maka Fudail tak nak bagi. Maka dia ketuk kepada Fudail. Ketuk pukul. Lalu Fudail kata ketuk lagi. Ini orang yang berdosa, sila ketuk lagi. Maka dia tak lihat orang ni sebab nak anggur. Tapi dia lihat orang ni dihantar oleh Allah untuk menghukum dosa dia. Maka ketuk lagi kata dia. Ketuk lagi. Maka orang ni pun ni gila ke apa? Kita pukul dia, pukul lagi. Ya, kerana dia melihat sesuatu itu berlaku pada muhasabah dirinya. Kita tuan-tuan melihat sesuatu berlaku pada kesalahan orang lain. Setiap kali kita melihat sesuatu berlaku, kita dengan cepat menghidu kesalahan orang lain. Tapi kita tak hidu kesalahan kita. Kita dengan cepat nampak kesalahan orang lain. Kita tak nampak salah kita. Kita dengan cepat melihat ini tanggungjawab orang lain. Kita tak nampak tanggungjawab kita. Maka sebab itu kita berbalah. Kenapa kita berbalah? Kan setiap kali benda berlaku, kita nak salahkan orang semua orang. Kita tak salahkan kita. Tapi kalau setiap kali berlaku, kita melihat tanggungjawab kita, kita akan kurang berbalah. Bukan kita akan tinggalkan berbalah. Walaupun kita tahu kita benar. Kata Nabi SAW, Ana za'imun
bibaitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan. Aku penjamin dengan istana di pinggir syurga bagi mereka yang meninggalkan perbalahan walaupun mereka betul. Liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan. Kalaupun dia betul, dia tak nak berbalah. Jangan kata kalau dia salah. Kerana dia melihat apa yang patut dia bertindak. Contoh umpama kalau kita berniaga lah. Kalau kita tengok ada sesuatu yang tak elok dalam perniagaan, kita pun nak marah orang tu, marah orang ni. Kita tak nampak apa yang patut kita buat. Yang patut kita buat bukan untuk salahkan orang, jauh sekali marahkan orang. Yang patut kita buat ialah betulkan diri kita dan betulkan orang lain. Tetapi keinginan kita membetulkan diri kita, membetulkan orang lain tidak ada. Yang ada keinginan kita untuk marah orang lain. Itu keinginan paling tinggi yang ada pada semua manusia. Sebab itu mereka akan gulingkan kerajaan. Pemerintah kena marah tadi. Walau setiap kali mereka menggulingkan pemerintah, mereka tak jumpa pemerintah lebih baik daripada apa yang mereka gulingkan. Lalu mereka mendapat lebih buruk. Lebih huru-hara. Dan itu kemarahan. Sebab itu Nabi SAW pernah ditanya tentang kalau nanti dapat satu kelompok yang memerintah yang memang jahat dan buruk, apa yang patut kami lakukan? Nabi kata sabar. Kerana sabar itu jauh lebih baik. Kerana ketika mana kita melihat kebaikan itu dalam memarahi dan membenci orang lain. Asas yang kita bina itu pun sudah salah. Tapi ketika mana kita melihat untuk menasihati dan membetulkan orang lain, maka asas itu betul. Sebab itu tuan-tuan, bila kita nak didik anak kita, kalau asas didik anak kita kerana kita marah dan salahkan dia, dia tak akan berkesan. Dia tak akan berkesan. Tapi kalau asas kita untuk mendidik dia, kerana kebaikan yang kita nak kepada kita dan kepada dia, dan kerana Allah, maka ternyata apa yang kita buat itu menjadi. Baik, orang arif billah. Yang tadi kita sebut bagaimana Fudail melihat sesuatu pada dirinya. Mana inilah orang arif. Dia melihat sesuatu bukan pada orang lain, tapi pada dirinya. Kalau apa pun berlaku. Yang saya katakan tak ramai orang macam ni. Kalau berlaku apa-apa, kita tengok kesalahan kita. Ramai mana orang macam ni? Ia seperti An-Nudrah Kakibritil Ahmar. Kata Imam Ghazali, dia umpama satu kibrit merah yang payah dijumpai. Nudrah, ganjil sangat. Terlalu sedikit. Orang arif billah. Kerana orang arif billah ni tuan-tuan sekalian, dia punya ilmu yang datang daripada sumber mata air yang tak pernah putus. Imam Ghazali beri satu tamthilan yang menarik. Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali. Dalam memberi contoh antara orang arif billah, ilmunya dari mana. Dan orang-orang yang kita katakan belajar. Umpama gini, kita ada satu kolam kecil. Macam mana kita nak penuhkan air dalam tu? Kita buat satu kolam kecil, nak penuhkan air. Lalu kita kata kita ambil air dari luar lah. Kita cari getah paip, sambung, masuk. Satu cara. Atau kita mungkin baldi, penuhkan baldi, masukkan biar air itu penuh kolam. Begitu kita buat, kita masukkan semua ilmu. Tapi kolam tu tetap kolam yang kecil. Maka sebagai ilmu kita tak akan ingat, sebagian kita ingat. Sebagai air yang kita masuk dalam tu akan melimpah keluar, yang memang isi padu dia je kekal. Tetapi para arif billah, ia satu kolam kecil, tetapi digali di bawahnya sehingga keluar mata air. Keluar mata air. Walaupun Zohir nampak air itu pada tangga kecil, tapi dia tak akan pernah habis sebab dia keluar daripada bawah. Ia umpama air Zam-Zam. Dia ambil, itu penuh. Dia ambil, dia terus penuh. Berbeza dengan orang yang cuba penuhkan dari luar. Bila orang tu cuba penuhkan dari luar, penat. Wah, penat. Sebab benda tu manual, bukan auto. Yang ni digali terus sehingga keluar mata air, dan air mata air itu keluar. Kalau sekiranya kolam ini dipecahkan, dia akan bentuk sungai. Bukan dia akan bentuk laut yang luas. Tapi kalau dia tidak pecah, dia akan menjadi sumber air tak habis. Ambillah banyak mana. Umpama pergi Zam-Zam, berjuta ambil. Berpuluh ribu lori daripada Madinah ambil untuk hantar Madinah.
dan berjuta-juta liter dibawa pulang oleh jemaah haji, jemaah umrah. Berjuta-juta geleng yang digunakan untuk minum, untuk buat macam-macam. Tapi pernahkah kita dengar air ni habis? Tak pernah. Semenjak ia ada sehingga hari ini. Maka demikian orang arif billah, ilmu dia tak habis. Dia tak habis kerana kalau ilmu tu cedok kat luar tuan-tuan, bila tua kita nyanyuk, tak ingat dah ilmu. Atau bila kita tengah-tengah tertentu, keadaan tertentu, dah tak ada ilmu dah kita. Tapi mereka ilmu ni keluar dan keluar. Walau tak ada kitab, walau tak ada sekian. Ini panggil arif billah. Dan itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kita baca dalam surah Kahfi, Allah berfirman, Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami kurniakan kepadanya rahmat di sisi kami dan kami ajar kepadanya ilmu di sisi kami. Ini disebut ilmu laduni. Yang dipunyai oleh arif billah, yang disebut oleh Imam Ghazali tadi. Orang arif billah sumber ilmunya lain. Kemudian bila Syekh Abdul Qadir menyebut, mereka orang arif billah ini tidak memandang melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mendengar melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh anggota badan mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh anggota badan. Dan sebab itu disebut dalam hadis, bila mana Allah menyayangi mereka, Allah jadikan tangan mereka ini dalam pemeliharaan Allah, kaki mereka dalam penjagaan Allah, semua anggota mereka. Dan ini dengan mafhum makna hadis, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, maka Allah jaga kamu. Lalu Allah jadikan orang arif billah ini suatu golongan yang cukup istimewa. Ia dikhususkan untuk Allah. Contoh kita, bila kita beli kereta, dia ada special edition. Kalau special edition ni maknanya untuk orang tertentu je, tak semua orang boleh. Orang lain boleh beli kereta lain, boleh. Tapi ini limited edition. Ini special edition untuk orang yang lebih berkemampuan. Atau mungkin kadang-kadang dia keluar kereta tu tak banyak. Contoh kalau kita ambil syarikat Bugatti misalnya. Dia keluar satu kereta. 4 biji. Syarat nak kereta ni, dia mesti ada private jet. Mesti. Dan dia mesti ada yacht. Dia mesti ada kapal layar. Kemudian dia ditemu duga, buat permohonan dulu. Lepas tu baru dia ajak pergi kilang untuk custom-made apa dia nak. 4 biji Islam. Dengan harga yang luar, yang mahal. Tak 20 juta dolar USD. Tapi syarat dia tengok dah belakang. Mesti dia ada private jet. Tidak, dia takkan jual. Dia tak boleh pergi nak jual. Macam kita pergi beli kereta lain. Kalau dunia kita faham, ada orang yang special. Tuan-tuan terima benda tu. Ada orang yang special dan dilayan dengan special. Takkanlah akhirat tak ada orang special. Takkanlah orang dalam hubungan dengan Allah tak ada yang special. Melainkan kita bodoh untuk mengenali mereka. Kalau semua kita bersepakat mengetahui dalam hal dunia ini ada orang special. Tuan-tuan lalu ikut immigration, dia tak lalu ikut immigration. Dia lalu ikut cara lain. Dia special. Tuan-tuan menunggu dekat airport, terbaring atas lantai. Dia tunggu dekat tempat Golden Lounge yang istimewa. Dia boleh makan apa nak makan. Dia boleh mandi lagi. Kita duduk kat airport menerak atas lantai. Sebab kita bukan special. Ada orang yang special. Sama ada tuan-tuan tak tahu peraturan airport tadi. Tuan-tuan jahil. Atau tuan-tuan memang tak tahu. Buat tak tahu. Tapi kalau orang tu biasa dekat airport, dia tahu ada orang special di sini. Lain special. Dia tak masuk ikut pintu kita, dia masuk pintu lain pula. Jadi kalau sekiranya dunia ni, kita nampak golongan special ini. Yang bila dia berjalan, lampu isyarat merah menjadi hijau. Tuan-tuan tahu golongan ini? Yang lampu isyarat merah menjadi hijau. Jangan kata yang hijau. Yang merah pun dia punya. Kalau kita terima golongan ini wujud. Ahli dunia. Bagaimana kita tak faham tentang golongan ahli akhirat? Yang mereka ini juga punya keistimewaan. Lebih daripada apa yang kita bayangkan. Sebab itu dalam jiwa mereka tidak ada kekeruhan, tidak ada kedukecitaan. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali Allah itu tiada ketakutan dalam dirinya dan tiada kebimbangan. Sebab dia nampak semua benda itu mudah. Kita tuan-tuan tak ada makanan dah susah hati. Tak ada makanan ni pagi ni. Bukan tak ada makanan 10 tahun. Susah hati. Kita tuan-tuan
duit kita mula kurang, yalah, pandemik ni kerja tak banyak, kurang. Kita dah mula susah hati. Walau kurangnya, belumlah kurang semua, kurang sikit je. Tapi bimbang kita dah takut. Macam mana dah takut. Walau Allah dah beri banyak ni. Sedangkan binatang-binatang lain yang tidak punya akal, tak ada kebimbangan. Mereka macam biasa keluar pagi makan, balik, dah. Tak ada yang disimpan dalam sarang. Jauh sekali nak simpan dalam bank. Kita bank ada, saham ada, bimbang lagi. Mukanya masih bimbang soal ekonomi tak stabil, itu dan ini. Kebimbangannya menjadikan keruh hatinya. Contoh setiap kali kita beri keutamaan pada dunia dan kebimbangannya, maka Allah akan tambah lagi. Sebab apa? Sebab kita tak bimbang akhirat. Tak amalan kita yang tak cukup, kita tak bimbang. Kita rasa macam dah cukup. Sebab itu kata ulama, hubbul kifayah miftahul ajz. Hubbul kifayah miftahul ajz. Orang yang merasakan ibadatnya cukup, itu adalah kunci kepada kelemahan dia. Kita kalau ibadat cukup, kalau ibadat ni pantang orang halang, kita cepat-cepat ngundur. Kadang orang tak halang dah ngundur kita ni. Jangan buat. Kalau ibadat lah. Kalau dunia kita jangan buat, pergi juga. Hutang pun kita teroka. Walau orang kata jangan, ini hutang simpang, teroka. Tapi kalau benda akhirat, kita seperti dengan sedikit larangan kita macam tak nak buat dah. Tak boleh buat. Maka kita dah cukup lah apa yang ada. Sebab itu tuan-tuan sekalian, jiwa kita sentiasa keruh. Maka orang arif billah sebagai contoh orang yang jiwanya sentiasa tenang, sentiasa gembira, sehingga Allah jadikan dia special edition. Wastana'tuka li nafsi. Aku ciptakan kamu hanya untuk aku. Maka Allah, walaupun Allah sebut pada Musa AS, dan kita tahu semua para Nabi ialah contoh kita. Semua. Dan secara khusus Nabi kita Muhammad SAW. Biar kita nampak Allah memang ciptakan kita untuk dia. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan jin dan manusia untuk aku, menyembah aku. Jangan kita nampak kita ni untuk dunia. Betul, kalau nampak kita untuk dunia, nilai kita cuma dalam kubur. Maksudnya duduk dalam tanah tu je. Dah kumpul semua benda atas tanah, last sekali duduk bawah tanah. Kita kumpul semua benda atas tanah, lepas tu kita masuk bawah tanah. Ya, sebab kamu jadikan diri kamu khas untuk dunia. Maka kedudukan kamu bawah tanah. Kalau kamu jadikan diri kamu khas untuk Allah, kedudukan kamu dalam syurga. Di tempat yang lebih hebat daripada dunia ini. Sebab tu tuan-tuan, macam mana kita ni nak mendalami untuk menjadi orang arif billah, supaya kita nampak kita ini untuk Allah. Kita sekarang nampak kita untuk manusia, kemudian sebab itu kita nak dipuji oleh manusia, kita nak disanjung oleh manusia, sebab kita nampak kita untuk manusia. Kita nak berjasa kepada manusia kerana kita untuk manusia. Maka kita tak nampak kita untuk Allah. Kalau kita nampak kita untuk Allah, maka kita akan memperhebatkan akhirat kita. Kita akan menguatkan lagi akhirat kita dengan segala ketaatan kita kepada Allah. Sebab itu Allah menyebut golongan ini sudah mendapat rehat tanpa pernah lelah. Allah berfirman, hunalikal walayatu lillahil haq. Maka di sana bantuan daripada Allah dengan sebenar. Contoh macam saya katakan, analogi kita, ada orang dia kerja penat-penat. Bukankah hari tua dia rehat? Sebab dia dapat semua. Ada seorang peninju terkenal di dunia. Dia bertinju, dia tak pernah kalah. Lebih 50 perlawanan tak pernah kalah. Sampai sekarang belum pernah kalah. Cerita dia kata, saya tengok seorang peninju yang senior dengan saya. Dia kaya. Saya tengok dia pakai satu gelang daripada berlian. Saya berkata pada diri saya pasti akan memilikinya suatu hari nanti. Maka saya bekerja keras. Ketika mana pencabar saya tidur, saya bangun untuk berlatih. Dia berlatih, dia bangun qiyamul lail. Bukan untuk sembahyang lah. Qiyam dia untuk berlatih tinju. Dia buat segala-galanya. Dan hari ini dia kata, saya dapat rehat. Sebab saya dapat segala-galanya. Baik, itulah cerita ahli dunia. Dia berpenat-penat untuk direhat akhirnya.
Bagaimana cerita ahli akhirat yang sebenar? Dia juga begitu. Mereka berpenat-penat dengan segala ketaatan pada Allah untuk akhirnya mereka rasa rehat. Rehat apa? Rehat dengan segala takdir Allah. Kita ni tuan-tuan sekalian, lagi tak kenal akhirat, kita tak mampu rehat dengan takdir Allah. Kita masih lagi rasa, kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Lalu hati kita tu resah. Hati kita terus marah, memberontak. Terus tak berpuas hati sebab kita tak nampak hebatnya takdir Allah. Yang Allah sebut dalam Quran, la'allallaha yuhdisu ba'da dhalika amra. Kerana selepas takdir Allah itu, Allah nak buat sesuatu yang lebih baik untuk kamu. Sesuatu yang lebih baik. Kalau kita tengok emas, diperoleh kemudian dibakar. Kenapa dibakar? Dicairkan. Kalau emas yang sudah jadi ketulan, tiba-tiba dicairkan. Rupanya untuk bentuk yang lebih baik. Emas tadi, untuk dibakar. Pertama untuk menyisihkan logam lain, elemen lain, kekotoran lain. Kemudian untuk dibentuk dengan bentuk yang cantik. Emas tu dah tersiap. Setiap kali nak bentuk dengan bentuk baik, mesti dibakar dan dicairkan. Kemudian letak pada acuan, maka dia menjadi lebih bernilai. Sama juga kita. Kita diuji oleh Allah. Untuk Allah bentuk kita. Insan sabar. Insan yang kuat tawakal. Insan yang kuat berdoa. Insan yang nampak dunia tak ada apa-apa. Dunia tak ada apa-apa. Melainkan Allah. Ada seorang kaya. Dia cukup kaya. Dengan dia punya estimate kekayaannya lebih kurang $650 USD. Akhirnya diisyaratkan muflis pada tahun 2013. Dia muflis. Bila dia muflis, dia belajar banyak. Pertama, dia memeluk Islam. Dia peluk Islam, dia mula belajar banyak benda. Akhirnya dia buat saja konstruksi. Dia nasihat kepada orang kaya yang lain. Saya pernah kaya. Dan barang paling mahal dia ada ialah bathtub dia. Yang semua emas tuli. Tuan-tuan beli emas simpang, dia buat tempat mandi. Bathtub dia semua daripada emas. Dia mandi. Salah satunya orang punya bathtub daripada emas. Kaya betul. Akhirnya dia muflis, dia bengkak, dia belajar banyak benda. Bini dia bercerai, itu dan ini. Anak dia mati, tengah dia berlatih pada treadmill. Anak dia pergi situ, mati anak dia. Jatuh, tergolek, mati. Maka dia mula menangis, mula cari sesuatu. Sehingga dia menerima Islam. Peluk Islam. Bila dia peluk Islam, dia bina balik kekayaan dia. Tapi kali ini dengan cara lain. Dia kata harta dunia tak mampu bagi apa-apa pada kamu. Dia tak akan bahagiakan kamu. Dia tak akan beri apa pun kebahagiaan pada kamu. Kenapa? Kerana manusia, tuan-tuan, lagi mana dia tak ada iman pada takdir Allah, kekeruhan jiwanya akan berlaku. Dia nampak, kenapa orang yang kaya pada aku? Maka datang pula dengki. Dah gaduh pula. Dia tak akan cukup. Walau dia letakkan pada satu tempat. Kalau tidak, masih kan raja-raja masih mau berperang dengan raja lain. Walau dia dah raja. Raja ni nak perang negara tu, perang negara ni. Sebab dalam dirinya belum cukup. Maka orang yang arif billah, dia melihat segala takdir itu baik untuknya. Dia melihat segala perkara dunia itu akan binasa. Maka dia nak sesuatu yang kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila sampai kepada peringkat ini, maka dia benar-benar rehat. Hilang kekeruhan dalam jiwanya, maka dia berjaya melepaskan ikatan dunia pada hatinya. Walaupun masih pegang pada tangannya. Dan kelak tangannya pun berjaya dibebaskan daripada ikatan dunia. Dia cuma memberi hak-hak orang-orang yang ditanggung oleh Allah, fakir miskin. Maka dia nampak, tuan-tuan sekalian, memberi pada fakir miskin lebih disuka daripada yang lain-lain. Seronok dia kalau beri, kalau tolong, kalau bantu fakir miskin. Dan ketika itu dia faham, kalau dia mengambil sesuatu, cuma bahagian dia. Dia tak ambil lagi sesuatu yang bukan bahagian dia. Tentang kita sentiasa tanya, memanglah kita ambil bahagian kita? Baik, kita ada berapa persepsi manusia. Ada orang melihat bahagian dia semua, asalkan menguntungkan dia. Jadi orang ni pun ambil bahagian orang. Ni pun hak saya, kata dia. Sebab tu dia sanggup, dia ambil mempelang orang, dia ambil kelapa orang. Pasu bunga orang pun dia ambil. Sebab dia nampak semua hak dia. Ini satu kelompok manusia. Ada orang yang disebut mengambil hak dia dengan maksud apa yang dikerja dan dibayar. Itu hak dia. Kalau majikan dia tak bagi, dia akan saman kat mahkamah. Itu hak dia. Baik, ada orang melihat hak dia ialah hak dia untuk menggunakan dunia ini bagi mendapat pahala. Itulah hak dia.
Kalau Allah beri dunia ini untuk kita dapatkan pahala, sila ambil. Kita nak kesihatan ini tuan-tuan untuk kita dapat pahala, untuk beribadat pada Allah. Kita bukan nak sihat nak melompat-lompat, bukan. Nak ibadat. Kalau dengan sihat kita buat maksiat, biar Allah ambil balik. Kita nak ambil semua dunia ini untuk mentaati Allah. Maka itu bahagian kita, bahagian akhirat kita. Bukan kita nak ambil dunia ni untuk kita bangga sombong, bukan. Kerana untuk melaksanakan perintah Allah. Saya nak bayar zakat, saya nak sedekah, saya nak bantu orang tu, saya nak bantu orang ni. Maka orang inilah yang mengambil dunia dengan bahagian dia. Sebab dunia ini memang ladang untuk dapat akhirat. Tempat semayang untuk kita menuai hasil akhirat. Kalau dunia dipandang begitu, ya itu hak saya kena ambil. Sebab itu saya nak kuasa. Kan dengan kuasa saya dapat melaksanakan perintah Allah. Itu yang dilakukan oleh para Nabi SAW. Bukan mereka nak kuasa untuk hak mereka. Dengan maksud hak nafsu mereka. Hak mereka untuk mendapat redha Allah. Bila Allah redha kita dengan memegang jawatan, maka kita ambil jawatan tu. Kalau itu Umar ambil jawatan. Umar ni orang paling tolak dunia. Tapi kenapa dia ambil jawatan khalifah? Waktu Abu Bakar mencadangkannya, boleh saja diberi orang lain, dia kan zuhud. Tak, dia melihat itu ada bahagian dia. Bahagian akhirat dia. Maka dia ambil bahagian tadi. Demikian juga Uthman. Tuan-tuan, Uthman dan Ali masing-masing nak jadi khalifah. Kalau kita kan dalam bahasa kita orang Arab ni kan, tak nak ambil lawak. Tapi kenapa Uthman dan Ali dia bersaing untuk dapat khalifah? Sehingga Abdul Rahman bin Auf menjadi SPR. Abdul Rahman bin Auf diraung semua Madinah, tanya siapa yang lebih berhak jadi khalifah. Kebanyakan suara menyebut Uthman, kan nampak ia lebih lembut. Dan sebahagian melihat Ali, kerana kedudukannya di sisi Nabi SAW. Lalu akhirnya Abdul Rahman pun tanya satu soalan kepada kedua-dua mereka. Apakah kamu akan berperang ataupun memerintah sebagaimana cara Rasulullah memerintah, Abu Bakar memerintah dan Umar memerintah? Lalu kata Uthman, ya. Lalu kata Ali, insya-Allah. Ya, pada jawapan Uthman itu ada keyakinan, ya. Pada jawapan Ali itu ada sedikit keraguan, insya-Allah. Tak kuat. Maka Abdul Rahman memilih Uthman. Pilih Uthman jadi khalifah yang ketiga. Soalannya, kenapa Uthman dan Ali mereka bersaing nak dapat jawatan khalifah, sedangkan kedua mereka terkenal dengan zuhud? Sebab mereka nak mengambil bahagian mereka di sisi Allah. Kita baca kisah Uwais Al-Qarni, Uwais bin Amir Al-Qarni. Uwais terkenal dengan sufi dan segala-galanya. Tapi kenapa dia berperang berpihak pada Sayyidina Ali sehingga dia gugur, sehingga dia meninggal ataupun terbunuh dalam peperangan bagi membela untuk berada bersama Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu? Tidak, kenapa tak boleh dia duduk kat gua, dia jangan campur politik. Ya, bagi kita orang-orang Arab ni jangan campur politik, duduk di gua. Walau kita boleh baca kisah Uwais Al-Qarni, dia berada dalam politik. Bukan dia mati dalam politik dia. Mempertahankan atau kebenaran yang ada pada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mati di situ pada tahun 37 Hijriah dalam peperangan Siffin. Maka jawapannya kerana dia melihat ada bahagiannya di sisi Allah Ta'ala. Kerana itu dia melakukannya. Sebab itu ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Kalau ada bahagian kamu, maka ambil. Nabi Allah Ayub ketika mandi jatuh belalang emas, dia tu ambil. Lalu kata Allah, tidakkah cukup apa yang telah aku berikan padamu? Ya Allah, siapa yang cukup dengan kurniaanmu? Kan dia mengambilnya kerana dia melihat bahagian dia di sisi Allah. Ramai ulama meniaga. Kenapa dia meniaga? Untuk mendapat bahagiannya di sisi Allah. Supaya dia dapat tunjuk akhlak seorang peniaga. Dia dapat memenuhi keperluan orang lain atas nama fardu kifayahnya. Bukan dia dapat tunjuk akhlak yang baik sebagai seorang peniaga. Tentu kalau orang-orang baik tak nak meniaga, maka orang jahat masuk pasar. Apa jadi pada pasar? Sumpah palsu, maksiat. Maka orang-orang baik nak ambil hasil, nak ambil makan minum yang halal daripada mana? Maka sebab itu orang baik bukan masuk pasar. Sama juga dalam politik, orang baik kena masuk politik. Tidak semuanya politik kotor.
Orang baik kena masuk. Walaupun tahu kotor. Kerana ada bahagian yang Allah Ta'ala perintahkan dia untuk buat. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, kalau ada bahagian-bahagian yang perlu kamu lakukan daripada dunia ini, maka ambil. Sebab itu saya kata para Nabi mengambil jawatan sebagai pemerintah. Demikian juga para sahabat. Bahagian mereka menjadi kaya bukan untuk bahagian hawa nafsu mereka, bahagian mereka di sisi Allah. Supaya mereka dapat melaksanakan perintah Allah. Kita pula ambil ilmu pula. Untuk apa? Bahagian kita di sisi Allah. Kerana dengan itu Allah redha kita. Dengan itu Allah Ta'ala suka kita. Maka ini orang-orang watak-watak sifat-sifat Al-Arif Billah yang kata Syekh, lihat bagaimana cara mereka memperolehi semuanya ini, iaitu mereka ada ilmu, mereka beramal dengan ilmu, mereka ikhlas dalam ilmu mereka dalam menuju kepada Allah Ta'ala. Maka Syekh menyebut kronologi ataupun kita katakan sifat-sifat utama mereka. Ahli ilmu dan beramal dengan ilmu dan ikhlas dalam ilmu mereka. Maka mereka lah orang yang mendapat gelaran Al-Arif Billah, yang tenang dengan segala takdir Allah, yang jernih hati mereka, terselamat daripada segala kekeruhan-kekeruhan jiwa, sehingga semua kehidupan ini nampak manis dan baik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.